Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current CMY. Hari ini ataupun pada video kali ini kita akan mengupas satu case yang pernah menggemparkan negara, yaitu case pembunuhan Zulfarhan Osman Zulkarnain, seorang penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Case ini penuh dengan kejutan, dari penderaan kejam hinggalah ke pertarungan panjang di mahkamah. Yang terbaru, 6 bekas penuntut UPNM yang sebelum ini dijatuhi hukuman gantung akhirnya terlepas daripada hukuman mati selepas rayuan mereka diterima oleh Mahkamah Persekutuan. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Adakah hukuman yang dikenakan adil? Mari kita bincangkan bersama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya Anda tidak terlepas isu-isu semasa yang lebih panas selepas ini. Baiklah, mari kita mulakan. Mari kita imbas kembali kronologi kes ini. Pada 22 Mei 2017, Zulfarhan Osman, seorang pelajar tahun akhir UPNM, ditemui dengan kecederaan teruk di seluruh tubuhnya. Siasatan mendapati bahwa dia telah didera dengan setrika uap yang dipanaskan sehingga menyebabkan 90 kesan terbakar pada badannya. Coba kamu bayangkan, dapatkah kamu bayang 90 kesan melecur? Dan lebih menyedihkan, 29 daripada kesan itu adalah melecur tahap ketiga, yang bermaksud ia telah merosakkan kulit hingga ke lapisan paling dalam. Dan akibat kecederaan itu, Zulfarhan tidak dapat bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Jadi, siapakah yang perlu bertanggung jawab? Siasatan mendedahkan bahwa 6 rakan se-Universiti Zulfarhan, yaitu Muhammad Afif Najmuddin Azhad, Muhammad Akmal Zuhairi Azmal, Muhammad Azamuddin Mad Sofi, Muhammad Najib Muhammad Razi, Muhammad Sohbirin Sabri, dan Abdul Hakim Muhammad Ali. Nama-nama yang telah disebut sebentar tadi telah terlibat dalam penderaan ini. Apakah puncanya? Mereka menuduh Zulfarhan mencuri sebuah komputer riba, laptop lah, dan sebagai hukuman mereka menyiksa Zulfarhan selama beberapa hari. Perkara ini berlaku dalam bilik asrama mereka sendiri. Tiada sesiapa pun yang berani tampil untuk menghalang atau melaporkan kepada pihak universiti. Apabila kes ini dibawa ke mahkamah, ramai yang mengikut dengan penuh debaran. Pada November 2021, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun ke atas mereka selepas mereka disabitkan bersalah membunuh Zulfarhan di bawah Seksyen 304 Kanun Keseksaan yang merangkumi kesalahan menyebabkan kematian tanpa niat. Hukuman ini mencetuskan pelbagai reaksi. Ada yang merasakan ia terlalu ringan dan ada pula yang menganggap ia sudah mencukupi, memandangkan ia bukanlah satu pembunuhan yang terancang. Namun pada Julai 2024, pihak pendakwaan mengemukakan rayuan dan Mahkamah Rayuan akhirnya menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap ke-6 tertuduh. Ini adalah satu keputusan yang mengejutkan ramai orang. Namun perjalanan kes ini tidak berakhir di situ. Mereka sekali lagi mengemukakan rayuan ke Mahkamah Persekutuan dan pada 29 Syaban 2025, Mahkamah Tertinggi negara itu membenarkan rayuan mereka. Hukuman gantung sampai mati yang dikenakan sebelum ini diketepikan dan mereka kembali kepada hukuman asal, yaitu 18 tahun di dalam penjara. Disinilah timbul pelbagai persoalan. Adakah keputusan ini satu keputusan yang adil? Ada yang berpendapat bahwa penderaan kejam seperti ini sepatutnya dihukum dengan lebih berat karena ia bukan sahaja menyebabkan
kematian, tetapi juga mencerminkan budaya keganasan yang tidak boleh diterima sama sekali. Sebaliknya, ada juga yang bersetuju dengan keputusan ini karena mereka percaya bahwa tertuduh tidak mempunyai niat untuk membunuh dan hukuman mati bukanlah satu penyelesaian. Lebih kontroversi, salah seorang peguam yang mewakili tertuduh, Datuk Seri M. Ramachelvam, telah membuat kenyataan yang mencetuskan pelbagai reaksi dalam masyarakat. Beliau meminta agar masyarakat menerima semula anak buahnya, terutamanya Muhammad Afif Najmuddin, yang dijangka akan dibebaskan dalam tempo 4 tahun lagi sekiranya berkelakuan baik di dalam penjara. Beliau juga menyatakan bahwa apa yang berlaku kepada Zulfarhan adalah satu kemalangan yang tidak disengajakan. Wah, betulkah ini tidak disengajakan? Bagaimana mungkin seorang boleh mencucuk setrika panas ke badan orang berulang kali dan masih mengatakan itu adalah satu kemalangan? Masuk akal atau tidak? Apa pendapat Anda semua? Malah dalam laporan sebelum ini, keluarga Zulfarhan sendiri meluahkan kekecewaan mereka. Ibu bapak Zulfarhan masih mengharapkan keadilan untuk anak mereka dan hukuman penjara 18 tahun dianggap tidak setimpal dengan penderitaan yang telah dialami oleh arwah. Bayangkan bagaimana perasaan mereka. Anak mereka mati dalam keadaan yang menyeksakan, tetapi individu yang bertanggung jawab mungkin akan bebas dalam beberapa tahun lagi. Kes ini juga mencetuskan perbincangan yang lebih besar tentang hukuman mati di Malaysia. Adakah kita masih memerlukan hukuman mati sebagai bentuk keadilan untuk kes-kes yang berat seperti ini? Amnesty International dan Suhakam misalnya menentang hukuman mati dan percaya bahwa semua individu harus diberi peluang untuk berubah. Tetapi bagi keluarga mangsa, apakah peluang kedua yang mereka dapat? Bukankah ini juga satu bentuk ketidakadilan bagi mereka yang kehilangan orang tersayang akibat tindakan kejam seperti ini? Selain itu, kes ini membangkitkan persoalan tentang budaya buli di university, terutamanya di institusi yang melatih bakal anggota tentera dan pegawai keselamatan. Bagaimana kejadian sebegini boleh berlaku di tempat yang sepatutnya membentuk disiplin dan nilai kepimpinan? Adakah pihak universiti harus dipertanggungjawabkan karena gagal mencegah insiden ini? Adakah wujud budaya diam diri dalam kalangan pelajar sehingga mereka lebih rela membiarkan seorang rakan mereka didera daripada melaporkannya kepada pihak berkuasa? Dan satu persoalan yang lebih besar, adakah kes ini akan menjadi pengajaran kepada kita semua? Atau adakah kita hanya akan melupakannya sebaik sahaja tertuduh selesai menjalani hukuman mereka? Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah hukuman 18 tahun itu sudah mencukupi atau sepatutnya hukuman kenalah yang lebih berat? Adakah Anda bersetuju dengan keputusan Mahkamah Persekutuan atau sepatutnya Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman gantung sampai mati? Dan yang lebih penting, bagaimanakah nanti kita boleh mencegah tragedi seperti ini daripada berulang semula? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen dan mari kita bincangkan isu ini dengan lebih mendalam. Jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY karena lebih banyak perbincangan menarik akan menyusul di channel ini. Terima kasih karena telah menonton dan kita jumpa lagi di dalam video seterusnya. Salam jumpa lagi, selamat sejahtera.